Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 10 ingin membentangkan berkaitan topik BMC. BMC merupakan Business Model Canvas. Sebelum saya dan rakan-rakan saya yang lain menerangkan berkaitan Business Model Canvas, saya ingin memperkenalkan diri saya serta rakan-rakan saya yang lain. Saya Nurul Izzati, seterusnya adalah Mawana Najwa Hayat, Nur Nailah Al-Nafisha, Muhammad Saiful Amirul, Ahmad Mahdi, Ahmad Mahi dan akhir sekali Muhammad Saiful Islam. Ya, untuk slide yang pertama merupakan key partner. Key partner merupakan rakan kongsi. Seperti yang semua tahu, fungsi rakan kongsi untuk mengumpulkan modal dan bertukar idea dalam penghasilan produk. Bukan itu sahaja, bagi syarikat kami iaitu Intellect Genius telah bekerjasama dengan 3 rakan kongsi bertujuan untuk mendapatkan modal, idea pengeluaran produk dan pemasaran produk bukan atas talian. Seperti yang anda dapat lihat di skrin, kita ada 3 rakan kongsi iaitu syarikat penerbitan buku, kedai buku dan kedai permainan. Dengan bantuan rakan kongsi akan membantu mengembangkan lagi perniagaan dengan berkongsi keuntungan melalui peratus keuntungan perniagaan. Kami akan fokuskan aktiviti utama kepada 3 bahagian iaitu penyelidikan dan pembangunan, sumber manusia dan pemasaran. Untuk penyelidikan dan pembangunan R&D, kami menghasilkan sesuatu produk yang berkualiti tinggi. R&D memainkan peranan yang sangat penting dalam penghasilan produk dan barangan yang kreatif dan inovatif. Selain itu, R&D juga memainkan peranan dalam melakukan uji kaji terhadap sesuatu produk dan barangan yang dihasilkan. Seterusnya bagi pengurusan sumber manusia. Pengurusan sumber manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemilihan dan pengambilan individu yang berkelayakan dalam pelbagai sektor untuk memudahkan lagi pembuatan produk kami. Contohnya buruh am, kaki tangan R&D, jurujual dan promosi. Akhir sekali pemasaran. Pemasaran, seseorang pemasaran memainkan peranan dalam memenuhi permintaan dan kepuasan pengguna dengan sama ada memasarkan produk sehingga produk berjaya dijual dan menyediakan harga untuk menarik minat pelanggan dan memperoleh barangan kami. Pemasaran juga lebih tertumpu kepada ibu bapa, guru-guru dan ditadika. Seterusnya mengenai sumber utama. Sumber utama dalam asas keusahawanan dan inovasi melibatkan beberapa elemen penting yang memberikan penerangan dan daya penaja kepada proses keusahawanan. Sumber utama bagi perniagaan BusyBook ini terbahagi kepada 3 aspek, iaitu fizikal, manusia dan keuangan. Pada aspek fizikal, sumber fizikal dalam asas keusahawanan merujuk kepada aset yang diperlukan untuk menjalankan perniagaan dan membangunkan inovasi. Berikut adalah contoh beberapa sumber fizikal yang penting dalam keusahawanan. Yang pertama, bangunan atau premis perniagaan. Premis perniagaan merangkumi bangunan atau ruang yang digunakan untuk menjalankan operasi perniagaan. Premis perniagaan boleh berupa premis komersial, kilang pejabat, ruang penyelidikan dan pembangunan atau ruang kerja yang sesuai dengan jenis perniagaan yang dijalankan. Seterusnya, peralatan atau mesin. Peralatan merujuk kepada peralatan fizikal yang digunakan dalam operasi perniagaan ini. Sebagai contoh, mesin, peralatan komunikasi dan peranti teknologi maklumat dan komunikasi ICT yang diperlukan untuk menjalankan perniagaan dengan berkesan. Seterusnya, inventory dan stok atau bahan. Inventory dan stok merujuk kepada bahan dalam proses dan produk siap untuk dibekalkan oleh perniagaan. Tujuan pengeluaran dan penjualan inventory yang mencukupi penting untuk memenuhi pasaran serta melancarkan operasi perniagaan. Yang terakhir ialah pengangkutan. Pengangkutan melibatkan sumber fizikal seperti kenderaan, jentera pengangkutan, stor dan sistem pengurusan logistik yang diperlukan untuk memindahkan barang-barang dari satu lokasi ke lokasi lain, menguruskan aliran bekalan dan menyampaikan produk kepada pelanggan dengan tepat dan tepat pada waktunya. Seterusnya, dari aspek manusia. Sumber manusia merupakan elemen penting dalam asas keusahawanan. Ia merujuk kepada tenaga kerja atau individu-individu yang terlibat dalam operasi perniagaan dan proses inovasi. Yang pertama, gaji dan kebajikan pekerja. Pembayaran yang diberikan kepada pekerja sebagai balasan untuk pekerja. Penentu gaji haruslah adil dan berpatutan dengan tanggungjawab dan sumbangan pekerja terhadap pertumbuhan perniagaan. Aspek yang terakhir ialah keuangan.
Keuangan merupakan aspek penting dalam asas keusahawanan yang melibatkan pengurusan keuangan perniagaan dengan bijak dan efektif. Yang pertama, rakan kongsi. Keuangan rakan kongsi merujuk kepada peranan dan tanggungjawab keuangan yang berkaitan dengan hubungan dan kerjasama antara rakan kongsi perniagaan. Seterusnya, loan. Keuangan loan merujuk kepada pembiayaan yang diperoleh oleh usahawan untuk membiayai perniagaan mereka. Ini melibatkan memohon pinjaman dari situasi keuangan seperti bank atau pembiayaan lain. Okey, seterusnya ialah bagi cadangan nilai. Okey, cadangan nilai ialah yang pertama, produk mestilah harus diperbaharui dan dikemaskini dari semasa ke semasa. Okey, kenapa saya cakap begitu? Kerana produk yang baharu mestilah diperbaharui dan dikemaskini dari semasa ke semasa bagi memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan pada masa kini sejajar mengikut arus pemodenan. Okey, seterusnya ialah produk kami ini sesuai digunakan untuk kanak-kanak kerana ia mudah mesra pengguna, kerana produk kami ini merupakan tentang kemahiran motor skill kanak-kanak. Okey, yang ketiga menggunakan bahan-bahan yang berkualiti bagi memastikan produk sahabat semanjaku ini bertahan lebih lama dan lebih kukuh. Okey, kerana produk yang kami ini ia menggunakan bahan-bahan yang berkualiti seperti kain fabrik dan kain yang berwarna yang lebih lasak dan tahan lama bagi memastikan semasa memastikan produk kami ini, keluaran kami ini ia akan bertahan lebih lama dan lebih kukuh apabila digunakan dan menjadi sumber utama dalam mencorak kemahiran motor skill, motor halus, terutamanya bagi kanak-kanak tipikal dan juga kanak-kanak keperluan khas. Okey, yang terakhir ialah produk kami ini lebih menekankan akan kemahiran dan pembelajaran kanak-kanak bagi meningkatkan lagi perkembangan motor halus dan perkembangan bahasa. Okey, kerana dengan produk ini, kami telah menekankan contohnya dari segi perkembangan bahasa, kanak-kanak boleh melalui permainan, contohnya meletakkan label-label warna dengan mengikut bahasa dan sebutan. Okey, contohnya ada di situ dalam template warna hijau. Okey, kanak-kanak perlu menyebut dan melabelkan dan meletakkan di tempat warna dengan betul. Okey, seterusnya di situ di dalam produk kami ini, produk Semanjaku ini, ada juga abjad, huruf-huruf abjad seperti huruf A hingga Z. Okey, di sini kanak-kanak akan belajar tentang melalui penyebutan huruf A sehingga Z. Okey, kanak-kanak akan menguasai pembelajaran bahasa dan perkembangan bahasa dari semasa ke semasa dan akan menambahkan ilmu pengetahuan kanak-kanak secara lebih menyeluruh. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih. Okey, seterusnya adalah hubungan dengan pelanggan. Membuat hubungan yang baik dengan pelanggan adalah sangat penting untuk menjaga kesetiaan pelanggan dan keberhasilan jangka panjang dalam perniagaan. Menurut kami, ada beberapa kaedah yang boleh diutarakan untuk menjaga hubungan dua hala ini, iaitu membuat kad keahlian secara percuma. Setiap pembelian akan mendapat hadiah dan ganjaran. Yang kedua, dengan memberi harga istimewa buat pembelian yang seterusnya. Dengan cara ini, pelanggan akan berasa dihargai dan mendapat faedah istimewa jika mereka terus membeli. Yang ketiga, membuat edaran promosi produk baharu, iaitu sentiasa memberitahu perkembangan produk kami kepada pelanggan agar pelanggan tahu tentang faedah, ciri dan nilai produk yang terbaru. Akhir sekali, syarikat kami membuat penghantaran secara percuma. Pelanggan dapat mengalihkan pemikiran mereka berkaitan perbelanjaan penghantaran. Ini akan menyebabkan mereka lebih cenderung memilih produk kami. Seterusnya, saya serahkan kepada pembentang yang lain. Okey, baiklah. Untuk slide yang seterusnya berkaitan dengan channel. Channel merupakan saluran yang dapat mempromosikan produk sama ada atas talian dan luar talian. Seperti yang kita dapat lihat di dalam skrin, antara saluran platform yang boleh kita gunakan bagi saluran atas talian sama ada kita boleh menggunakan TikTok maupun Shopee dan Lazada. Dengan 3 aplikasi ini, kita dapat mempromosikan produk sama ada secara terus. Manakala bagi saluran luar talian, kita boleh mempromosikan produk melalui banner ataupun billboard. Dengan adanya beberapa banner
sudah pasti pelanggan akan mengetahui kewujudan produk yang telah kami hasilkan. Seterusnya, customer segment ialah sasaran pelanggan. Ianya sangat penting kerana dapat memberikan keuntungan yang berpanjangan dalam sesuatu perniagaan atau perkhidmatan. Customer segment terdiri daripada ibu bapa, guru tadika dan masyarakat tempatan. Okey, baiklah. Untuk kos, yang pertama iaitu bahan yang kami gunakan untuk memastikan produk kami iaitu buku Busy Book yang atau dikenali sebagai sahabat si manjaku. Bahan yang pertama yang kami gunakan untuk membuat produk kami iaitu menggunakan tali. Harga bagi seunit tali adalah RM2. Untuk yang kedua iaitu kain fabrik berwarna dan juga Eva foam. Harga pada setiap satu unit kain fabrik berwarna berharga RM3.30 dan Eva foam iaitu kain yang berwarna juga RM3.30 dan campur kepada dua-dua harga tersebut iaitu RM6.60. Untuk yang ketiga kami gunakan gam yang berharga satu unit RM3.80. Yang keempat double tape dan velcro tape. Untuk harga seunit untuk double tape berharga RM3 dan velcro tape berharga RM3. Jadi kedua-dua harga apabila ditambahkan berharga RM6. Yang kelima zip butang benang. Untuk harga seunit untuk zip berharga RM2. Untuk butang seunit berharga RM1.50 dan benang berharga RM1.30. Yang keenam, klip kain. Klip kain kami gunakan untuk mengklip kertas dan juga kain-kain fabrik dan juga Eva foam. Yang berharga seunit untuk satu unit berharga RM8.70. Jadi total untuk kos produk iaitu RM31.90. Untuk kos tetap pula, kami mencadangkan untuk menyewa kedai dan kilang yang berharga dalam sebulan berharga RM1,500. Baiklah untuk kos pembuatan pula, kos pembuatan produk sahabat si manjaku atau lebih kepada produk Busy Book ini. Yang pertama kami menggunakan mesin membuat corak buku. Mesin ini digunakan untuk menghias dan menaikkan nilai taraf produk ini dan lebih kreatif yang berharga RM2,000. Yang kedua iaitu mesin menjahit. Mesin menjahit untuk menjahit bahagian tepi produk buku supaya kelihatan kemas dan lebih selamat untuk kanak-kanak menggunanya yang berharga RM2,000. Yang ketiga iaitu kain fabrik berwarna dan Eva foam berharga RM300. Yang keempat iaitu packaging. Packaging ini termasuk kotak dan bubble wrap yang akan digunakan untuk dari segi pengurusan. Iaitu dari segi pengurusan dari Sabah, Sarawak dan Sabah Hijau. Total untuk keseluruhan kos pembuatan ini berharga RM4,310. Untuk kos pembuatan Busy Book dan kos berubah di mana kami semua telah menghitung iaitu yang pertama bil elektrik. Bil elektrik untuk sebulan berharga RM600. Yang kedua bil air yang berharga RM100. Yang ketiga gaji dan bayaran iaitu bernilai RM2,000. Pekerjaan RM700, sumber manusia RM250, marketing iaitu RM250, promoter RM250, runner RM350. Kesemua total ini berharga RM4,500. Baiklah untuk kos berubah yang telah kami kira yang berharga RM4,500. Untuk jumlah kos pula, kos tetap tambah kos berubah yang bernilai RM6,000. Untuk harga kos ini meliputi keseluruhan pembuatan produk Busy Book atau lebih dikenali sebagai produk sahabat si manjaku yang ingin dihasilkan untuk total pada seluruh kegunaan yang kami gunakan untuk memastikan produk ini. Baiklah, ini adalah produk yang kami hasilkan secara berkumpulan di mana mengambil masa yang agak lama untuk menyiapkan produk ini iaitu produk teman si manjaku iaitu lebih dikenali sebagai Busy Book. Di sini saya akan menunjukkan sedikit apa yang kami lakukan menghasilkan produk ini adalah mungkin ini dapat melatih kemahiran motor halus kanak-kanak dan juga kognitif. Di sini dapat lihat dari segi kemahiran sensori motor halus, dapat membuka zip, memutar ini dan juga ini dari segi butang akan dapat membuatkan motor halus iaitu jari jemari mereka lah.
sebagainya. Ini adalah kemahiran melekat dan memandangkan untuk warna dan sebagainya. Okey, itu saja dari saya. Sekian. Elemen yang terakhir adalah aliran pendapatan, revenue stream, iaitu sumber-sumber pendapatan yang diidentifikasikan oleh sebuah syarikat, iaitu pendapatan daripada pembayaran atas produk dalam satu pembelian atau urus niaga. Berikut merupakan beberapa aliran pendapatan yang kami gunakan, iaitu pemasaran afiliasi. Melalui pemasaran afiliasi, melibatkan syarikat bekerjasama dengan pemasar afiliasi untuk mempromosikan produk atau perkhidmatan kepada pelanggan kami. Kami akan memberikan komisen atau bayaran kepada pemasar afiliasi berdasarkan tindakan yang dihasilkan daripada usaha pemasaran mereka. Yang kedua adalah kaedah jualan langsung. Kami menjual produk kepada pelanggan dan menerima pembayaran secara tunai atau melalui kaedah pembayaran lainnya. Yang terakhir adalah kaedah sewaan atau penggunaan. Kaedah ini, pelanggan membayar sewa atau penggunaan untuk menggunakan produk kami untuk jangka masa yang tertentu. Kami menyewakan atau membenarkan penggunaan produk buku kami dengan bayaran langganan, bulanan atau tahunan. Terima kasih. Kesimpulan dari model kanvas perniagaan BMC adalah ringkasan menyeluruh tentang elemen penting dalam perniagaan dan aliran pendapatan. Ia memberikan gambaran yang jelas dan padat tentang bagaimana syarikat menghasilkan nilai, berinteraksi dengan pelanggan dan mencapai pendapatan. Selain itu, BMC membantu syarikat memahami secara keseluruhan strategi dan model perniagaan mereka. Dengan memahami hubungan antara semua elemen ini, syarikat dapat mengidentifikasikan peluang untuk meningkatkan nilai pelanggan, memaksimumkan aliran pendapatan, mengoptimumkan sumber daya dan mencapai kejayaan jangka panjang. Sekian, terima kasih daripada kami.